Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, summa amma ba'd. Yang dimuliakan yang hormati Profesor Dr. Syahna Basri, Dr. Dato', seluruh hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Hari ini insya-Allah kita mula dengan buku baru. Iaitu kita pada kelas-kelas sebelum ini kita mula dengan tadabbur surah Al-Fatihah dan kita telah menyelesaikannya, walillahi hamd. Hari ini kita masuk kepada tadabbur surah An-Nas. Daripada buku yang kita miliki sekarang, sebahagian kita dah miliki, sebahagian yang lain insya-Allah akan dikirimkan bagi yang memesan. Kita mula dari belakang, kita mula dari kanan, kita buka sebab buku ini mula daripada surah An-Naba, amma yatasaalun. Sedangkan kita nak mula daripada surah An-Nas. Jadi kita bacaan kita daripada terbalik, mula dari belakang. Suratul Nas, surah An-Nas, Suratul Nas. Okey, untuk kaedah kita, kita akan baca. Kita akan baca satu persatu apa yang disebutkan. Kalau perlu kepada ulasan baru kita ulas. Kalau tidak, dan kita berpada dengan apa yang disebutkan. Kalau tak faham terus tanya, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Fadil Dr. Hafizahullah. Okey. Suratul Nas. Kemudian kurungan 114. 114 artinya surah yang ke-114. Maknanya, makna An-Nas adalah manusia. Surah ini mengandungi 6 ayat. Diturunkan selepas surah Al-Falaq. Dan surah An-Nas bersama dengan surah Al-Falaq dikenali dengan nama Al-Mu'awwidhatan, atau kita sebut Al-Mu'awwidhatain. Namanya, dua surah ni yang bermula dengan A'udhu dinamakan sebagai Al-Mu'awwidhatain. Surah Al-Mu'awwidhatain itu surah yang mengajarkan cara beristi'adzah daripada kalimah al-'audh. Al-'audh atau bahasa Arab disebut, diterjemahkan sebagai al-malja', iaitu tempat kita berlindung. Apabila kita bertemu dengan suatu kejahatan, kita takut kejahatan itu menimpa kita, kita mengambil tempat berlindung. Ketika kita berdepan dengan syaitan atau berdepan dengan kejahatan-kejahatan yang lain yang mengganggu kehidupan dunia kita atau mengganggu perjalanan kita ke akhirat, maka kita berlindung dan menjadikan tempat kita berlindung itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Surah ini dinamakan sebagai surah Al-Mu'awwidhatain. Jadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq, surah An-Nas Al-Falaq, kedua-duanya dinamakan dengan Al-Mu'awwidhah. Bila dua jadi Al-Mu'awwidhatain, dua surah yang mengajarkan al-isti'adzah, iaitu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-isti'adzah salah satu daripada jenis doa. Cuma
Saya nak fokus dulu pada apa yang dituliskan, yang ditulis dan dicatatkan oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Hafizahullah. Beliau kata Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran. Kita nak baca, kita mula dengan auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Qul, katakanlah. Dan dalam Al-Quranul Karim bila disebut qul, asalnya semua sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Bila perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai tempat diturunkan Al-Qurannya, perintah itu juga diperintahkan kepada seluruh, selagi tidak ada illah atau tidak ada selagi tidak ada qarinah yang menunjukkan bahawa ianya hanya khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau umum, semua perintah Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah Allah kepada seluruh umat Muhammad, kecuali apabila ada qarinah yang menunjukkan bahawa perintah itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qarinah ni apa? Qarinah ni ada sebab yang dipastikan bahawa ianya asbab-asbab yang menjadi tantah tersebut. Contohnya bila dikata dalam surah Kahfi, dia baca kul innama ana basyarum mithlukum, katakan aku manusia seperti kamu, yuha ilayya, akan tapi aku diberi wahyu kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian yang layak disembah hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa sahaja di kalangan kalian yang mengharapkan hari akhirat, mengharapkan kebaikan hari akhirat, hendaklah beramal soleh dan jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ana basyarum mithlukum yuha ilai, aku manusia seperti kamu tapi diwahyukan kepadaku, ini khas untuk Rasulullah yang kata demikian. Kita tak kata demikian, namun kita kata Rasulullah berkata demikian, maka hendaklah kita mentaati ataupun hendaklah kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tempat perintah tersebut, perintah untuk mengatakan itu khas untuk Nabi dengan ada qarinah. Nabi kata qarinah apa? Qarinah yuha ilai, diberi wahyu. Sedangkan kita tak diberi wahyu. Jadi kita menggunakan kalam Nabi tadi untuk berdakwah dengan menyampaikan bahawa Nabi telah berkata demikian. Hendaklah kita beriman bahawa Nabi adalah seorang manusia biasa namun diberikan wahyu. Apa itu manusia biasa? Bukan levelnya biasa. Manusia biasa artinya mempunyai sifat kemanusiaan yang biasa secara zahirnya, namun secara kedudukan di sisi Allah, dia bagi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu. Okey. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Qul a'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas, dengan Rabbin nas, Tuhan, Rabb manusia atau Rabb kepada manusia. Bila sebut Tuhan dengan kalimah Rabb, maknanya yang memelihara dan menguasai. Dah diberikan kurungan. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, Malikin nas, raja manusia. Malik. Ilahin nas, sembahan manusia. Salah je kak?
Kadang-kadang disebutkan sesembahan manusia yang disembah oleh manusia. Tapi saya tak tahu sesembahan ni maksud kat depan tu apa, tapi sembahan manusia yang biasa kita gunakan. Mungkin sesembahan yang disembah selain Allah, wallahu alam. Tapi maksud sembahan Allah yang disembah oleh manusia. Sembahan manusia, ilahin nas. Min, daripada syarri, kejahatan. Min syarril waswas, daripada kejahatan al-waswas, iaitu syaitan. Al-khannas, juga syaitan, itu yang bersembunyi. Allah sifatkan di sini dua sifat syaitan, yang mana syaitan itu diberikan nama dengan sifatnya. Al-waswas nama syaitan, al-khannas pun nama syaitan. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan yang bersembunyi. Jadi kita baca kul a'udzu birabbin nas, kita berlindung dengan Allah. Malikin nas, berlindung dengan Allah. Ilahin nas, berlindung dengan Allah, dengan sifat rububiyah, uluhiyah, dan sifat dengan kerajaannya, dengan sifat beliau al-malik. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan yang membisik dan bersembunyi. Alladhi, yang yuwaswisu, mewaswaskan atau membisikkan. Kalimah waswas artinya membisikkan. Ke mana? Fi sudurin nas, ke dalam sudurin nas, dada manusia. Syaitan tidak bisikkan ke telinga. Syaitan bisikkan langsung ke hati manusia. Artinya, kalau manusia dia terfikir nak buat jahat, itu bisikan syaitan. Atau manusia terfikir untuk meninggalkan perkara kebaikan, itu bisikan syaitan. Atau manusia merasakan kejahatannya itu sedikit, itu bisikan syaitan. Atau manusia merasakan amalan baik yang terlalu banyak, ini bisikan syaitan. Sebab syaitan dia tak nasihat kepada kita melalui telinga. Syaitan ni dia nasihat langsung ke dalam hati. Sebab tu Allah kata dia membisikkan. Kenapa dikatakan membisikkan? Kerana syaitan menzahirkan diri dengan kebaikan. Ketika dia ajak kita kepada kejahatan, dia akan menyampaikan mesej dalam keadaan sangat tersembunyi, dengan cara yang tak diketahui, yang tidak jelas. Maka istilah yang paling tepat digunakan kepada perbuatan syaitan ini adalah membisikkan. Itu alladhi yuwaswis. Alladhi yang yuwaswisu, yang membisikkan, fi sudurin nas, ke dalam manusia, yang membisik ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu syaitan tadi dari golongan jin dan manusia. Zahirnya jin, syaitan yang membisikkan ke dalam hati manusia adalah dari kalangan jin. Manakala syaitan manusia membisikkan kejahatannya ke telinga manusia. Ini zahirnya. Kerana manusia tak akan mampu bercakap dengan hati kita. Dia bercakap melalui telinga. Sebab itulah didahulukan jin sebelum manusia. Minal jinnati wan nas. Sedangkan dari segi kejahatan, atau bisikan yang disampaikan oleh manusia, iaitu syubhat. Manusia diajarkan benda yang salah tapi dianggap betul. Orang percaya, orang faham. Kejahatan yang dibisikkan oleh syaitan manusia itu lebih berat bahayanya berbanding bisikan syaitan. Sebab syaitan kalau kita sebut nama Allah, dia lari. Tapi manusia dia tidak lari. Ini akan dibicarakan sebentar lagi insya-Allah. Okey. Ini makna 6 ayat yang terkandung dalam surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah Makkiyah Madaniyah. Jadi kita belajar, kita ada jumpa surah Makkiyah, iaitu diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, atau kita kata diturunkan sebelum hijrah. Yang kedua surah Madaniyah,
surah yang diturunkan di Madinah Munawwarah, dan ketiga dikenali dengan surah Makkiyah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah pada permulaannya, kemudian diturunkan semula di Madinah Munawwarah kerana keperluan tertentu, seperti surah An-Nas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin menurunkan ayat yang sama sebanyak 2 kali. Pertama, menyampaikan ayat tersebut, dan mungkin kalau ada keperluan Allah turunkan ayat yang sama. Jadi berlakunya penurunan 2 kali dinamakan sebagai surah Makkiyah Madaniyah. Apabila penurunan itu berlaku, satu di Mekah dan satu lagi di Madinah Al-Munawwarah. Ini menurut yang jenis ketiga Makkiyah Madinah adalah masalah istilah yang digunakan pakai oleh sebahagian ulama ulum Al-Quran Al-Karim. Okey, makna perkataan a'udzu, aku memohon perlindungan. Rabbun Nas, yang mencipta manusia dan menguruskan semua urusan manusia. Kenapa? Sebab Rabbu. Kita belajar tarbiyah. Tarbiyah bahasa Melayu kita ialah menjaga dan menguruskan manusia. Kita ada kementerian yang mentarbiah anak-anak kita. Di Kementerian Pendidikan kerjanya mendidik. Mendidik dalam bahasa Arab, apa erti mendidik? Iaitu mengajar secara berterusan. Mengajar, melatih dan membimbing secara berterusan. Itu erti Rabb tarbiyah. Suatu orang yang jaga binatang, seperti jaga ayam daripada kecil sampai besar, artinya dia tarbiyah. Dia mentarbiah ayam daripada telurnya sehingga menetas, sehinggalah ayam tadi dapat dimanfaatkan. Orang yang jaga manusia, kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa, daripada dia mula membaca sehinggalah dia menjadi seorang yang cukup, itu seorang yang terpelajar, itu nama sebagai tarbiyah. Sebab kalimah Rabb, tarbiyah itu berasal dari kalimah Rabb, Rabba, iaitu menjaga, memelihara. Dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah Rabb merujuk kepada segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia daripada tiada kepada ada, sehinggalah manusia tadi berkembang dan menjadi seorang yang dihormati, seorang yang berguna atau seorang yang matang. Kita jumpa dalam surah Al-Alaq. Allah kata kul a'udzu bi surah Al-Alaq. Setiap SIM kita nak register nama kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah sebut Rabb, nama kita kat situ. Bacalah dengan nama Rabb kamu alladzi khalaq. Jadi sifat Rabb yang pertama maknanya alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang telah menciptakan. Sifat mencipta ini adalah sifat rububiyah yang pertama. Itu Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita daripada tiada kepada ada. Bermula dengan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Allah cipta kita berasal daripada al-'alaq, daripada air mani. Qul a'udzu birabbil falaq, ataupun daripada segumpal darah. Qul a'udzu birabbil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Kita ni kena baca. Baca, artinya kena kaji, kena belajar. Sehingga kita tahu bahawa Allah yang ciptakan kita. Bahawa Allah lah yang ciptakan kita daripada kita dulu tak ada apa-apa. Fizikal kita tak ada apa-apa. Allah jadikan tarbiyah kita sampailah kita jadi manusia yang cukup anggota dan sifat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita dalam
keadaan dan ta'lamuna syai'an, tak tahu apa-apa. Kemudian Allah kata, alladzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Allah suruh baca lagi, kaji lagi, belajar lagi, baca Al-Quran, tengok alam, kaji ilmu, sehingga kita tahu bahawa Allah itu sifatnya akram. Itu Allah memberi, Allah maha memberi, dan pemberian Allah tak tuntut, Allah tak minta kita bayar balik. Terlalu banyak yang Allah berikan takrim pada manusia. Allah kata, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kami dah muliakan anak-anak Adam. Ni Allah cerita. Yang kita daripada mani tadi, dia daripada tak ada apa-apa, air yang hina, kemudian dimuliakan. Wa rabbukal akram. Allah muliakan. Muliakan dengan apa? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah muliakan kita. Segala berkaitan manusia mulia. Makanan binatang dicampak di tepi jalan, makanan manusia dimasak, diletakkan dalam tempat yang bersih dan disediakan dengan cara yang terbaik. Qul a'udzu walaqad karramna bani Adam. Makanan terbaik, tempat tidur terbaik, dan segala yang bersangkut manusia yang terbaik. Dan Allah kata wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah jadikan kenderaan bagi mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami bagi rezeki-rezeki yang baik, sumber-sumber rezeki yang baik, sama ada bab makanan atau bab yang lain, semua yang terbaik. Wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan dan kami muliakan makhluk ini, iaitu Bani Adam, melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain dengan kelebihan yang banyak. Ini erti wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa sebab kita ni jadi mulia? Sebab Allah ajar kita. 'Allama bil ilmu yang menjadikan kita mulia. Allazi 'allama bil qalam. Allah ajar kita pula dengan qalam. Ini kita bukan tafsir surah qalam. Surah Al-Alaq kita akan tafsirkan detail nanti. Tapi saya nak fahamkan erti rabb. Allazi 'allama bil qalam. Allah cipta kita, Allah ajar kita ilmu dengan pen. Tengok kat belakang Prof Shano. Prof Dr. Shano. Itu semua hasil pen. Kat belakang tu. Kalau harap otak kita nak kaji, satu buku pun kita tak mampu tulis kadang-kadang. Paling-paling berapa buku kita baca. Jadi tiap-tiap orang pengalaman dia hidup ni tak ada apa-apa. Tapi oleh kerana Allah ajar kita dengan pen, kajian yang ditulis di zaman kuno dapat manfaat kepada kita zaman sekarang. Kajian yang dibuat oleh orang-orang dulu tercatat dalam kertas-kertas, tercatat dalam buku, tercatat dalam manuskrip, tercatat dalam mana-mana di pelbagai tempat. Daripada catatan ini, mereka ini ilmu mereka banyak. Kerana mereka bukan dapat tahu ilmu melalui usaha mereka sahaja, malah mereka memanfaatkan kajian jelas pen. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia daripada tak tahu kepada tahu. Dan inilah dia makna Rabb. Rabb artinya apa? Daripada kecil Allah cipta kita daripada tiada. Allah pelihara kita, jaga kita, beri pada kita sehinggalah kita jadi seorang lelaki yang hebat. Daripada kecil Allah jaga kita sampai kita balik. Baru Allah bertanggungjawabkan. Allah jaga, bagi makan, Allah beri segala-galanya. Allah beri kematangan segala, sampai dah bila balik cukup matang, baru Allah start buka buku. Ini sifat adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu bila kita baca maksud qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung dengan Rabb yang sifatnya demikian, yang menjaga dan memelihara, yang mencipta dan mengurus semua urusan mereka. A'udzu, kata Ustaz, aku memohon perlindungan.
Rabbun Nas ialah yang mencipta manusia dan mengurus semua urusan mereka. Ini makna kalimah Rabb. Sebab itu tauhid ar-rububiyah, tauhid kita mentauhidkan Allah, iaitu kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya dalam urusan rububiyahnya. Allah lah yang berikan segala-galanya. Allah yang berikan kita rezeki. Allah yang ciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang besarkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang beri ilmu pada kita. Semua perbuatan Allah dalam menjaga kita, memelihara kita ini dinamakan dengan tauhid ilmu yang mengkaji tentang sifat Rabb Allah ini adalah ilmu ar-rububiyah. Itu tauhid ar-rububiyah. Malikin Nas, ini nama kedua. Malikin Nas itu raja manusia. Apa itu raja? Setelah Allah cipta manusia ni dah jadi kuat, manusia takkan mampu lawan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap manusia. Tapi manusia ni, kenapa Allah kata Malikin Nas? Sebab manusia ni kadang-kadang bila dia dah pandai, dia rasa tak perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagikan diri ilmu, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai dia kenal lah, mula kenal teori-teori sains, mula kenal fakta-fakta sains. Bila dia jumpa sains, akhir sekali lupakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempertikaikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Saintis-saintis yang jadi etis berapa ramai? Kenapa? Sebab Allah pelihara dia, Allah cipta dia daripada alaq, daripada air mani, sampai Allah kata 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah kata kalla, manusia ni, innal insana la yatgha, manusia ni melampau. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia tak perlukan orang, dah pandai, dah ada pengikut, dah ada pengaruh, dah ada kedudukan, maka dia rasa dirinya bongkak. Maka Allah beritahu, sebongkak mana sekalipun manusia, Allah tu Malikin Nas, Allah raja manusia. Allah boleh tarik bila-bila apa yang ada pada kita. Allah bagi kita, daripada kita tak tahu apa-apa, sampailah wa'allamal insana ma lam ya'lam, sampai kita Allah ajar kita benda yang kita tak tahu. Kita jadi alim, kita jadi profesor, jadi doktor, kita jadi orang yang dihormati masyarakat. Allah kata, dekat Allah kata Rabbin Nas, Allah juga Malikin Nas. Segala yang ada pada kita itu Allah kontrol, bukanlah hilang daripada kontrol. Ada orang jaga, dia jaga singa dari kecil-kecil sampai besar, singa tu tak ada kontrol. Itu manusia. Dia terbiah, betul dia jaga singa. Betul dia jaga ular. Kadang-kadang ular makan tuan. Kadang ular patut tuan dia. Dia bukan raja. Dia boleh terbiah, tapi terbiah dia tidak sempurna kecuali dengan ada sifat kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala terbiah kita, bela kita daripada kecil. Berikan kita daripada kita tiada, bukan daripada kecil, daripada kita tiada, sehingga kita wujud sampai tahap kita matang dan kuat, hebat. Ketika kita ada nikmat, gunakan nikmat Allah, maka manusia mula jadi melampau dan bergak sombong. Allah kata Malikin Nas, Allah ni raja manusia. Jangan sangka kamu tak mengaku aku sebagai Tuhan, kamu boleh lari daripada sifat, lari daripada kekuasaan Allah. Allah jaga, Allah cipta Fir'aun, jaga Fir'aun sampai dia berkuasa. Dan dia mengaku dia adalah Tuhan. Dia tetap hamba Allah. Sebab Allah Malikin Nas. Oleh kerana keadaan begitu, Allah kata Malikin Nas, Ilahin Nas. Maka Allah lah Tuhan yang Ilahin Nas, yang hanya layak disembah, yang berhak disembah. Oleh itu, ilmu tauhid dibahagikan kepada dua. Pertama, tauhid ar-rububiyah, mengenali sifat Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita daripada tiada kepada ada, dia dan yang berkuasa kepada dia. Kerana kalau kita bagi pada dua, rububiyah dan sifat al-malik, Rabb dan Malik digabungkan sekali. Itu Allah jaga, Allah cipta kita daripada tiada sampai besar. Pada masa sama Allah pelihara kita. Seolah Rabbin Nas ni kita dari kecil membesar. Pada masa sama Allah jaga dan kontrol kita. Allah pelihara, Allah berkuasa atas kita. Ini ada tauhid ar-rububiyah. Allah kata Ilahin Nas.
Oleh kerana segala yang ada pada kamu ni Allah yang beri, Rabbin Nas. Pada masa sama segala yang kamu miliki ini adalah berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas. Apa lagi tinggal? Kalau hanya sifat Rabb saja disebutkan, kita kata macam Fir'aun lah. Fir'aun dia dijaga Nabi Musa, dia kata bukankah aku jaga kamu daripada besar sampai daripada kecil sampai besar. Tapi dia tak mampu kontrol Musa, lepas mampu Musa besar. Dia bukan Tuhan sebenar. Dia bukan Tuhan. Dia mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi kuasa Fir'aun tak sempurna. Sebab dia dapat didik Musa, dia besarkan Musa, tapi dia tak mampu untuk kontrol dan menguasai Musa. Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia, pelihara mereka sampai mereka hebat. Biasanya lepas hebat ni manusia datang sifat sombong. Masa lemah tak sombong. Masa dia hebat dia sombong, Allah kata Malikin Nas. Kenal sifat Allah yang cipta kita dan beri pada kita sehingga kita sempurna, namanya rububiyah. Kenal sifat Allah yang menguasai dan menetapkan segala perkara pada kita dan berkuasa pada kita, juga tauhid ar-rububiyah digabungkan untuk memudahkan kita faham dalam bab mempelajari tauhid. Di bab Rabbin Nas, Malikin Nas dikaji dalam bab tauhid ar-rububiyah. Dan yang kedua, kalau begitu keadaannya, Allah ini sahajalah yang layak disembah. Kita patut sembah Allah. Pertama, kerana Allah tu Rabb kita. Kita perlu bersyukur kepada Allah. Betul, start dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perlu bersyukur bahawa Allah lah yang berikan segala-galanya kepada kita. Pada masa sama, kita juga tak boleh belagak dan sombong bahawa kita ni hebat dengan nikmat Allah. Allah tetap kuasai kita, Malikin Nas. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah tu Raja. Malikin Nas. Oleh itu caranya untuk menzahirkan perasaan syukur dan takut kita adalah dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Ilahin Nas. Untuk Suratul Nas, Allah ciptakan kita manusia yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan tertentu disertai dengan sifat kelemahan. Manusia daripada tak tahu apa-apa sampai dah kepada hebat mata, dia tak nampak jin dan syaitan. Sedangkan itulah musuh dia. Dia tak nampak musuh dia. Dia tak nampak musuh. Musuh dia duduk kat mana? Duduk dalam hati dia. Dan dia tak tahu musuh ni kat mana. Tak tahu syaitan ni, Allah kata fi sudurin nas, kat mana. Dia buat scan. Kita dalam kuliah kita ramai doktor-doktor. Doktor-doktor perubatan pun ramai, profesor doktor pun ramai. Jadi kalau kita scan, tengok dada, tak nampak jin dan syaitan. Sebab apa? Allah ciptakan kita begitu. Kita rasa kita sempurna dah. Dengan Rabbin Nas tadi, Allah pelihara kita. Dan kita tak mampu keluar daripada kerangka kuasa Allah. Pada masa sama kita ada kelemahan. Kita tak mampu kenal musuh utama kita, iaitu syaitan. Musuh tu pula ada di dalam diri kita, dan musuh tu pula yang bisikkan. Dia tak kontrol, dia bisikkan dalam hati kita. Mungkin kita ni kadang-kadang kita, perbuatan kita adalah mewakili dan menurut perintah terhadap musuh kita. Betul, macam mana cara kita nak kenal syaitan ni? Allah kata dia musuh kita. Macam mana kita nak selamat daripada dia? Tak ada cara lain. Caranya ialah dengan kembali kepada Allah, hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Ilahin Nas. Allah lah Tuhan yang kita sembah. Kita kenal sifat-sifat Allah, Rabbin Nas yang jaga kita, Malikin Nas takut pada kuasa Allah, Ilahin Nas tunduk pada Allah. Dengan tiga inilah kita tahu min syarril waswasil, a'udzu birabbin nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan. Baru kita dapat tahu. Peliknya pula syaitan ni dia tak jahat dengan kita, dia tak musuh dengan kita dengan bab fizikal. Apa beza musuh dunia? Musuh dunia ni berebut jawatan dengan kita, berebut harta, berebut duit,
berebut kemasyhuran, dan macam-macam dia rebut dengan kita. Syaitan ni tak rebut apa-apa, dia hanya rebut iman je. Bab dunia dia akan berkawan dengan kita. Dia suruh kita cari dunia, cinta pangkat, sebagainya. Tapi dia nak rebut pada kita hanyalah iman. Dia musuh kita buat apa? Bab agama. Jadi musuh dalam bab agama ni orang banyak tak perasan. Sebab tu ramai orang zaman sekarang, kalau kita cerita tentang bila kita buka cerita tentang kejahatan-kejahatan atau penyelewengan agama atau skema agama ni, ramai orang tak suka. Dia tak suka yang orang suka dia. Dia suka bab agama ni orang bertolak ansur. Bab yang sepatutnya kita perlu bertegas. Orang syaitan ajak kita untuk bertolak ansur. Bab yang sepatutnya kita bertolak ansur, syaitan ajak kita bertegas sehingga bergaduh dan memutuskan silaturahim. Ini bisikan syaitan. Okey, kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas yang berhak disembah oleh manusia. Tiada Tuhan selain dia. Waswas, iaitu tanpa ada alif lam. Waswas ialah bisikan syaitan. Tapi kalau al-waswas adalah syaitan yang membisikkan. Kalau buang alif lam, waswas kat sinilah dalam konteks ini. Waswas kembali kepada perbuatan syaitan, itu bisikan syaitan di dalam jiwa agar melakukan kejahatan. Al-khannas adalah datang dan pergi. Itu bersembunyi. Kejap ada, kejap tak ada. Al-khannas. Dan kalimah al-khannas ini adalah merujuk kepada nama syaitan yang bersifat demikian. Asal khannasa, iaitu dia pergi dan datang. Bila kita ingat Allah, dia lari. Bila kita lupa Allah, dia datang. Jadi dada kita, walaupun ada tempat untuk syaitan duduk, tapi syaitan takkan mampu duduk kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila kita buat kebaikan, bila kita buat satu kebaikan, kita nak buat baik lagi. Kalau orang baca Quran tu, kalau orang tak baca, nak baca bismillah pun susah. Lupa je. Tapi kalau orang baca Al-Quran, baca satu surah, dia nak buka lagi. Dia akan buka lagi. Sebab apa? Penasihat lari dah. Tuan penasihat dalam hati ni dah lari. Sebab kita sedang ingat pada Allah. Kebaikan akan bawa pada kebaikan yang lain. Tapi kalau kejahatan, ada orang kata, nak buat sikit je. Nak buat jalan sikit je. Ambil sikit je. Tengok sikit je. Alah, tipu sikit je. Sikit tadi, tuan penasihat sampai, akhirnya, seseorang itu akan melakukan kejahatan daripada yang kecil, pergi pada lebih besar. Sebab apa? Syaitan dalam hati. Syaitan sentiasa membisikkan, suruh kita terus-menerus melakukan kejahatan. Khannas artinya datang dan pergi dengan cepat. Ini adalah di antara sifat syaitan. Kerana ia pergi dengan cepat jika manusia ingat kepada Allah. Dan ini tidak terhad kepada dalam hati manusia. Malah syaitan di mana-mana sekalipun. Syaitan yang datang mengganggu manusia di mana sekalipun, kalau kita baca nama Allah, dia akan lari. Kalau ia yang daripada syaitan al-khannas, dari kalangan jin. Datang dan pergi cepat. Ini adalah di antara sifat syaitan. Kerana ia pergi dengan cepat jika manusia ingat kepada Allah, dan dia akan datang dengan cepat jika manusia sedang lalai atau leka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati. Jinnati adalah lafaz jamak bagi kalimah jinni. Kalau seekor jin, kita panggil jinni. Ada ya, jinni. Kalau dia banyak, ramai sangat, kita panggil al-jinnah. Jangan salah baca al-jannah. Al-jannah artinya apa? Syurga. Al-junnah, perisai. Al-jinnah, jin. Al-junun, gila. Al-janin,
janin dalam perut dan sebagainya. Tentu kata Ibnu Faris, kalau jumpa dalam bahasa Arab kalimah yang tersusun daripada kalimah jim dan nun, ada huruf jim dan nun, sama ada jannah, jinnah, junnah, janin, junun, atau jinayah, apa sekalipun, mana dia mengisyaratkan satu benda, iaitu mengisyaratkan sesuatu yang tersembunyi. Kalau jumpa huruf jim dan nun, maknanya dari segi dia mengandungi makna yang tersembunyi. Jin, mana siapa nampak jin? Kalau dia nampak, dia bukan nampak jin, dia nampak jelmaan jin. Jin. Jannah, syurga, sesuatu tersembunyi. Kalau betul-betul syurga kita nampak, insya-Allah kita semangat kita bekerja, beramal itu tidak seperti yang kita lakukan sekarang. Syurga. Junnah, perisai. Perisai, menutupi, yang menutup. Junnah ni juga menutup, artinya yang tersembunyi atau menutup. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jannah, yang bererti kebun, juga tertutup dengan daun-daunnya. Junun, atau kita panggil majnun, orang yang gila. Orang gila ni kadang-kadang kalau dia pakai baju macam profesor, kita pun jemput dia masuk dalam bilik kuliah, bagi tempat VIP. Tengok-tengok, gila, tak perasan, muka tak perasan. Kalau dia tak pakai baju, kita kenal lah. Tapi kalau dari segi gila tak gila, kita tak tahu. Itu sebab dia tersembunyi. Jinni, jin. Ya, di sini kalimah al-jinnah, jinnah adalah jin-jin. Dia adalah bentuk jamak bagi kalimah jinni. Sebagaimana al-ins adalah bentuk jamak bagi insi. Insi adalah manusia, seorang manusia, manakala al-ins adalah manusia secara umum. Okey, ini makna sekali imbas. Kemudian Syekh Ustaz bagikan mukadimah. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Ini jelas. Namun An-Nas diambil dari perkataan An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini yang artinya manusia. Kenapa dinamakan surah An-Nas? Sebab kalimah An-Nas disebut beberapa kali dalam surah ini. Ini mukadimah yang ringkas yang Ustaz bagi. Sebab Ustaz tak nak sentuh banyak tentang mukadimah. Dan Ustaz tak sebutkan tentang surah ini Makkiyah atau Madaniyah. Kenapa? Saya tengok, sekali saya tengok Dr. Abdullah Yassin ketika sampai pada surah-surah yang ada khilaf macam ni, bila tak sentuh. Malas tak sentuh, orang tengok macam mana Makkiyah, Madaniyah sebagainya. Bila cuma sebut sekali imbas begitu sahaja. Okey, asbab nuzul. Kenapa ayat ini turun? Asbab nuzul sama ada penurunan pertama ataupun kedua. Kadang-kadang disebutkan asbab nuzul, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kalau turun 2 kali, yang pertama disebutkan, yang kedua tak disebutkan. Kadang-kadang yang pertama tak disebutkan, yang kedua disebutkan. Di sini, asbab nuzul, jumhur mufassirin berkata. Kenapa kata jumhur? Sebab bagi ulama yang mentarjihkan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Mereka mengatakan, sesungguhnya Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, seorang Yahudi zaman Nabi SAW yang jahat, telah menyihir Rasulullah SAW dengan membuat 11 simpulan. Apa arti 11 simpulan? Kalau ada kat sini, siapa pernah belajar ilmu bomoh? Kalau tak ada lah, insya-Allah. Kalau ada di sini, siapa-siapa yang biasa dengan tahu tentang ilmu perbomohan, 11 simpulan simpulan ni, simpulan 3, 5, 7, 9 dan 11. 11 yang paling tinggi. Tak ada orang buat sihir sampai kepada 13. 11 paling tinggi. Itu mengisyaratkan tujuan sihir itu dilakukan. Jadi kalau orang yang pakai sihir, dia buka tangkap atau buka barang sihir tu, dia tengok berapa simpulan. Daripada simpulan tadi, isyarat kepada syaitan untuk buat perintahnya. Kalau dia tak 3 simpulan, artinya dia nak berubat. Bomoh-bomoh nak berubat, disuruh sembuhkan, artinya jangan ganggu dia.
Biar dia, selagi dia pakai tangkal ni dah sebab syaitan musuh kita buat apa? Bab kufur dan syirik. Dia nak jauhkan daripada agama. Jadi selagi dia pakai tangkal ni, kamu tak payah duduk kat dia. Sebab apa? Dia dah memang hamba syaitan dah. Tak perlu duduk kat dia, tak perlu risau dengan dia. Dia dah pakai tangkal 3 ni, tapi bagilah can untuk dia sihat. Sebab kalau dia sihat, dia akan percaya pada tangkal ni. Ini 3. Simpulan 3. Simpulan 11 artinya apa? Bunuh. Arahan kalau ada 11 simpulan bagi siapa yang belajar tentang bab sihir ni, terutama semua pegawai-pegawai yang jadi pegawai penjaga sihir di Arab Saudi di bawah Hayat Amar Nahi Munkar, sampai sekarang masih ada. Walaupun dalam keadaan orang komplain macam sekalipun, tetap masih ada hayat dengan badan yang menjaga urusan sihir ni. Satu unit di bawah Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ada unit pencegah sihir. Dan saya terlibat dengan kursus-kursus mereka. Sebab tu tahulah, bila saya masuk tu saya ingatkan, dalam kursus tu diajarkan cara nak ruqyah macam selalu kita buat. Sampai-sampai dia kata, ruqyah kamu belajar kat buku, kamu dah tahu. Malah yang datang semua yang dah biasa ruqyah. Tapi diajarkan apa? Mengenali sihir. Dan mereka kenal sihir melalui tanda-tandanya, melalui alat-alat yang kita pakai yang orang tak boleh nak elak. Bila sebut 11 simpulan, artinya bunuh. Arahan bunuh. Dan sihir yang digunakan diperintahkan untuk letakkan dalam perigi. Inilah dia sihir yang paling berat dalam jenis sihir. Tidak ada sihir yang lebih berat daripada simpulan 11 yang ditanamkan dalam perigi. Kerana dia menggabungkan antara unsur tanah dan air. Ini tak payahlah syarahkan tentang sihir sangat, tapi kita tengok dia punya riwayat. Yahudi, Labid bin Asam al-Yahudi, dia telah melakukan sihir kepada Rasulullah SAW dengan membuat 11 simpulan, lalu ditanamnya bungkusan tersebut di dalam perigi di Arwan. Disebabkan oleh sihir ini, maka baginda SAW merasa sakit yang agak kuat selama 3 hari. Sampai kan Nabi nampak, kadang-kadang Nabi duduk dengan Aisyah, kadang-kadang Aisyah duduk jauh, tak tentu. Dalam bab sihirnya Nabi diganggu dari segi bab pandangan Nabi SAW. Khayalan Nabi nampak benda yang tak ada, nampak macam ada. Dan ini adalah sihir, dia panggil sihir ini adalah sihir yang paling ringan. Sihir paling berat apa dia? Bunuh. Ini paling berat. Sihir yang membunuh. Sihir yang paling ringan ialah mengaburi mata kita. Benda yang tak ada kita nampak macam ada. Kita rasa pening-pening. Rasa macam tak boleh nak nampak benda, rasa pening lah. Rasa pening. Tak sakit dan rasa pening. Nampak benda yang ada nampak macam jauh. Yang jauh nampak macam dekat. Ini nama sihir. Ini nama sihir, dia mengaburi mata. Jadi apa yang kesannya orang kata, kenapa Rasulullah kena sihir? Allah nak tunjukkan Nabi seorang manusia. Namun pada masa sama Allah beritahu bahawa Allah pelihara Rasulullah SAW. Perintah sebenar untuk syaitan, jin dan jin adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun daripada sihir yang simpulan 11, dijatuh pada sihir yang paling ringan. Yang paling ringan, iaitu sihir tadi tidak mempengaruhi, tak masuk ke dalam hati, tak masuk mana-mana, dia gangguan luar. Sihir gangguan luar. Iaitu pula Nabi nampak, kerana masa tu Nabi kat rumah Aisyah, Nabi nampak macam Aisyah jauh kerana nampak Aisyah dekat. Dia gangguan mata. Dalam keadaan kesakitan pun sakit yang luar. Nabi agak sakit, tapi sakitan yang daripada luar. Ketika itu, bila keadaan Nabi selama 3 hari begitu, maka ketika itulah 2 surah ini diturunkan serentak, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. Ikut pada riwayat ni, surah ini adalah surah Madaniyah. Sebab Labid bin Asam Yahudi. Madinah di Mekah tak ada Yahudi. Di Mekah Nabi berdepan dengan kaum musyrikin. Sebab tu ada ulama yang mengatakan bahawa surah ini surah Madaniyah. Dan sampai dalam sebahagian riwayat yang lain bahawa surah ini telah turunkan di Makkah Al-Mukarramah. Maka ada kaul yang kedua mengatakan bahawa surah ini surah Makkiyah Madaniyah. Okey.
Jibril memberitahu Nabi SAW tempat di mana bungkusan simpulan sihir itu ditanam. Ini penting ni, mengetahui tempat sihir ditanam atau digantungkan atau disembunyikan. Sihir akan ditanam di 4 tempat. Kita tahu, nak tahu kat mana, wallah alam kat mana, tapi 4. Jenis sihir. Sihir dia takkan, kalau barang tadi keluar dari tempatnya, mungkin sihir itu dah jadi tawar. Atau kalau dihilangkan simpulannya terlerai, akan hilanglah arahan tersebut dan akan sembuh dengan sendiri walaupun tak baca. Itu ilmu sihir. Kalau kita tak tahu, kita baca Al-Quran, dia akan hilangkan, tapi sedikit demi sedikit dia akan matikan kesan sihir tersebut. Namun kalau jumpa barang sihir, bila dileraikan, ianya cepat. Malah kalau tak baca sekalipun, dari segi ilmu sihirnya, dia akan terbatal amalan sihir tersebut. Okey, Jibril memberi tahu Nabi SAW tentang di mana bungkusan simpulan sihir itu ditanam. Lalu baginda menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambilnya dan menyerahkannya kepadanya. Jibril menyuruh Nabi SAW supaya membaca 2 surah perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas, di surah Al-Mu'awwidhatain. Nama 2 surah perlindungan. Setiap ayat dibaca, maka setiap itu pula terlerailah satu simpulan sehingga akhirnya terlerailah 11 simpulan setelah tamat membaca 11 ayat. Dan Nabi SAW sembuh ketika itu juga sebagaimana sedia kala. Jadi bila dibaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, iaitu surah An-Nas 6 ayat, surah Al-Falaq 5 ayat, gabungkan jadi 11 ayat. Dan dalam sihir tadi dibuat 11 simpulan, dan inilah dia kadar simpulan yang paling banyak dalam sihir. Tidak ada sihir yang dibuat simpulan lebih daripada 11. Kalau kita tengok barang-barang sihir diikat, disimpulkan dalam barang apa sekalipun, mesti ada simpulan 11. Jadi cukuplah 2 surah tadi membatalkan segala sihir. Membatalkan segala sihir. Okey. Jadi di sini 11 ayat. Jibril suruh baca. Tiap-tiap kali Nabi baca satu ayat, terbukalah satu simpulan. Sebab tu untuk Rasulullah, Jibril perintahkan macam mana caranya. Tetap ada usaha. Sebab tu Allah sayang Nabi, tapi Allah jadikan manusia ni sesuatu berlaku dengan usaha dan ikhtiar. Jibril suruh Nabi baca. Ini penting ni. Kita zaman sekarang kalau sakit, orang sihir dia duduk relax, kita nak baca, Ustaz bacakan saya, Ustaz. Saya yang penat siapa? Yang penat ustaz ke ataupun tukang sihir yang kena sihir? Pesakit kadang-kadang ustaz sibuk baca, lepas tu dia pergi buat maksiat, dia buat tak kisah. Kadang-kadang kita pergi, seorang minta ustaz datang bacakan ke rumah penuh dengan gambar-gambar, rumah penuh dengan perkara-perkara yang memanggil syaitan masuk. Kita nak kena baca ni. Dan kadang-kadang orang kata, Ustaz, rumah saya diganggu. Kalau rumah ganggu, baca ayat Quran. Siapa baca? Tuan rumah lah. Kenapa nak panggil budak tahfiz dan ustaz datang baca? Penting. Orang yang sakit itu sendiri, yang menggantungkan hatinya kepada Allah, meminta kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ubat yang paling utama dalam bab menyembuhkan diri kita. Okey. Surah ni surah An-Nas, makna yang umum, dan ini asbab nuzul. Okey, bila sebut asbab nuzul di sini Syekh Ustaz bawakan salah satu daripada riwayat berkaitan asbab nuzul, dan inilah yang disebutkan. Okey. Kemudian kita masuk pada tafsir ayat. Apa beza antara ni? Ada 3 benda kita baca tadi. Satu, terjemahan. Mula kita baca teks. Ini semua surah Ustaz buat macam tu. Pertama sekali bentangkan surah Qul a'udzu birabbin nas keseluruhannya. Kemudian terjemahannya apa? Kemudian perkata. Tiap-tiap perkataan yang perlu diterjemahkan. Kemudian bila bawa mukadimah yang ringkas. Kemudian
asbab nuzul sekiranya ada. Setengah pada surah tak disebutkan asbab nuzul. Tak boleh nak reka-reka. Sekiranya ada riwayat berkaitan asbab nuzul dibawakan. Kemudian baru Ustaz pergi kepada tafsir ayat satu persatu. Tiap-tiap ayat dengan kelompoknya. Ditafsirkan satu-satu sekali lagi. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kat sini dulu. Kita buka pada soalan perbincangan dulu berkaitan dengan surah An-Nas. Tuan-tuan akan jumpa nanti syarah yang panjang. Saya baca penulisan Dr. Hafizahullah, penulisan yang alhamdulillah, penulisan yang dihasilkan cukup ilmiah dan tersusun. Sebab tu kalau saya tak syarahkan sekalipun difahami juga. Cuma kelas kita selain daripada kita baca, kita akan cuba syarahkan apa yang patut, mungkin ada ilmu tambahan yang boleh saya berikan input pada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kita buka pada soalan insya-Allah. 9.30. 9.30. Okay. Silakan sahabat-sahabat yang ada soalan ataupun nak discuss apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Nanti nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nanti. Dengar ya. Nanti nak tanya mengenai surah Makkiyah, Madaniyah. Kemudian kita dah biasa kan. Hari ni jumpa Makkiyah, Madaniyah. Jadi apakah sebab perbezaan pendapat? Maksudnya ada separuh kata dia ni turun di Mekah dan separuh turun di Madinah. Ini separuh pendapat atau separuh surah. Itu nak tanya. Perlu penjelasan ya. Terima kasih. Kalau pendapat yang kata Makkiyah, mereka kata yang sahihnya Mekah. Ya, mereka mentarjihkan bahawa surah ni diturunkan di Mekah. Manakala yang bila pandangan mereka terhadap kaul yang kata Madinah, mereka kata lemah. Mereka kata Makkiyah yang betul. Kalau yang kata Madaniyah, mereka kata yang sahihnya adalah Madaniyah. Riwayat satu lagi tak tepat atau tak ada riwayat. Jadi satu je kaul, Makkiyah, Madaniyah. Kalau ada satu kaul Makkiyah je kita Makkiyah dengan ijma', Madaniyah dengan ijma'. Kalau tak ada, kalau berlaku khilaf tapi penulis kata inilah Makkiyah, penulis cenderung bahawa ini Makkah, pendapat yang lain adalah lemah. Setengah daripada surah, sebahagian daripada surah terdapat dua riwayat dan kita tak mampu untuk mentarjihkan. Rasa dua-dua sabit. Adakah bertentangan? Maka timbul istilah Makkiyah, Madaniyah. Dua-dua sabit. Macam kita belajar surah Fatihah. Surah Fatihah antara surah yang dikategorikan sebagai Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah, Madaniyah. Walaupun jumhur dan walaupun kebanyakan ulama lebih cenderung kepada dia Makkiyah. Namun ada ulama yang menjadikan sebagai Makkiyah, Madaniyah. Jadi kalau istilah Makkiyah, Madaniyah adalah istilah yang disebutkan kemudian. Asalnya surah sama ada Makkiyah atau Madaniyah. Ini yang kita belajar dalam ulum Quran. Tapi ramai ulama-ulama yang terkemudian menerima satu istilah baru untuk dinamakan terhadap surah-surah yang dilihat bahawa kedua-dua riwayatnya sahih yang dikatakan bahawa diturun sebanyak 2 kali. Maksud turun kali pertama pada awal penurunan dan diturunkan sekali lagi, iaitu dibacakan sekali oleh Jibril kepada Nabi SAW atas sebab-sebab tertentu, atas sebab keperluan, maka dinamakan sebagai surah Makkiyah, Madaniyah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi dia bukan separuh-separuh. Bukan separuh-separuh. Dan kalau ada sebahagian pada surah, ayatnya ayat Madaniyah, kemudian ada Makkiyah kat tengah-tengah. Jadi dikatakan itu adalah surah Madaniyah kecuali ayat ini yang Makkiyah. Atau surah tu surah Makkiyah kecuali beberapa ayat Madaniyah. Nah itu kalau dia bercampur. Dia tak bukan Makkiyah, Madaniyah bukanlah bererti separuh-separuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama nanti. Ada soalan lain insya-Allah? Secara mudahnya hari ini mukadimah surah An-Nas. Mukadimah. InsyaAllah minggu depan kita masuk pada tafsir ayat satu-satu. Satu-satu. Jadi minggu depan kita akan ulang balik tentang makna rububiyah, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas.
seperti yang disebutkan oleh Ustaz. Macam Ustaz sebut. Yang tadi saya syarahkan berdasarkan kepada kaedah yang sebagai mukadimah untuk kita faham kenapa diletakkan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas pada awal Quran dan pada akhir Al-Quran. Surah pertama dalam Al-Quran, surah Fatihah, kita dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Malik Yaumiddin. Malik. Surah An-Nas akhir sekali Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Juga benda yang sama dibawakan. Kenapa? Yang akan dibincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita kalau boleh, kenapa apa ni syaitan dan jin ni syaitan ni kiranya apa ni musuh kita yang nyata, tapi dia digelapkan, digelapkan ataupun tak nampak. Itu yang payah tu kita tu. Apa hikmah dia Ustaz? Hikmah dia Ustaz. Ya? Hikmahnya ujian. Okey. Segala perkara gaib. Okey. Sebab tu berkaitan jin dan syaitan termasuk bab akidah. Musuh yang wajib kita percaya. Nah, Allah kata dia musuh utama. Urusan akidah ni, semua perkara-perkara yang gaib yang Allah perintahkan kita untuk percaya, artinya perintah ini merupakan satu yang hikmahnya banyak. Satu, rahmat Allah. Kalau nampak syaitan tak jalan kita. itu hikmah lah, hikmah berkaitan keduniaan. Nak berniaga pun tak berani. Nak lalu kat mana? Nak duduk kat rumah pun nak tidur macam mana? Tak nampak pun takut syaitan. Tak lagi nampak. Itu hikmah yang keduniaan lah. Tapi dalam bab agama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tutup satu benda daripada kita, asasnya adalah untuk ujian. Contoh. Katalah Ustaz Daud ada berniaga pun Ustaz Daud, selain daripada ada perniagaan. Katalah Ustaz Daud ada kedai. Ada, kita kerja ukur tanah. Ukur tanah. Okey, ukur tanah. Okey. Ukur tanah. Tahu kerja ukur tanah. Perlibatan Ustaz. Okey. Perlibatan. Kita ada pegawai kita ada kerani kita atau yang tukang terima bayaran. Okey, kita ambil di office. Di office tu kita nak uji, nak tahu kerani kita ni atau kita punya pegawai kita atau kat kedai cashier ni amanah ke tak amanah. Kita nak uji amanah dia. Maksud nak uji bukan kita nak kontrol, kita nak uji. Bila kita nak uji, nak tahu dia amanah tak amanah, kita tengok di sebalik yang dia tak tahu ke ataupun kita duduk depan dia. Kita nak uji ni, dia ni jujur ke tak jujur ni. Duduk depan kaunter macam tu. Itu bukan uji. Itu kalau betul-betul kita duduk depan dia, memanglah pekerja kita takkan dia menipu duit. Dia nampak kita tengok depan mata. Tapi bila kita sembunyi atau kita rahsiakan, kita letak kamera di belakang cashier, mesin yang kira duit tu, betul-betul kita letakkan, kita perhatikan betul-betul, sedangkan dia tak sedar dan dia tak nampak, masa itulah betul-betul ujian. Dan seseorang itu, dia jujur tak jujur, di situ kita akan nampak. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata dah, Allah ciptakan kita ini, wallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Allah nak uji kita. Allah bukan harap pada kita, kalau kita habislah, kalau uji dia nanti dia tak lulus, habislah aku. Allah tak perlukan kita pun. Allah uji kita. Kita tak nampak Allah. Tapi Allah perhatikan kita. Dalam keadaan Allah beritahu dah. Bukan Allah tak beritahu. Allah beritahu bahawa Allah memperhatikan dan melihat. Tapi ujian Allah pada bab percaya Allah SWT. Okey. Jadi bila sebut ujian, begitu bentuknya. Sama seperti syaitan tadi. Syaitan tadi jadi musuh pada manusia merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Allah uji kita. Allah beritahu inilah musuh yang nyata. Kita percaya ke tak percaya? Kalau kita beriman, takutkanlah musuh ini, yang Allah kata musuh yang nyata tadi,
kita tahu inilah musuh yang paling besar, lebih besar daripada penjahat depan mata kita. Sebab apa? Sebab Allah beritahu. Sebab Allah beritahu. Tinggal kita yakin yakin ataupun tidak. Kenapa dia musuh yang nyata dan lebih besar bahayanya? Kalau kita tertipu dengan skema, kita habis duit berapa ratus atau berapa ribu. Tapi kalau kita kena scam dengan syaitan, Masya Allah, rasa diri jadi waliullah, hakikatnya wali syaitan. Rasa diri berjuang di jalan Allah, buat segala kebaikan, buat ini dan itu, tapi buat benda yang Allah murka sebenarnya. Betullah kumpulan-kumpulan sesat, mereka ini wali syaitan. Mereka berjuang, berkorban, menghabiskan segala-galanya untuk melakukan perkara-perkara yang tak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka gembelingkan segala usaha untuk menentang hak. Puncanya dia telah di-scam oleh syaitan. Yang mana musuh lebih nyata? Syaitan. Orang kata kenapa? Ujian. Ya macam mana? Belajarlah betul-betul. Allah bukan tak turunkan panduan. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan sunnah untuk kita rujuk. Tapi manusia bila berpaling pada Al-Quran dan sunnah, dia akan diganggu oleh syaitan. Allah kata, kalau mereka tinggalkan Quran dan sunnah, syaitan yang datang. Punca buat Allah uji. Siapa sahaja yang tak nak terima panduan Allah, Allah dah beritahu, siapa sahaja yang tinggalkan panduan yang Allah berikan kepada mereka, dia akan diganggu oleh syaitan. Syaitan yang akan kontrol dia. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang tinggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, tak nak ingat Allah, tak nak rujuk kitabullah, syaitan, Allah akan jadikan syaitan jadi dia punya panduan. Sebab tu dalam bab agama, kita selalu kata, bab agama, orang cakap, datangkan dalil Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tahu ini panduan Allah. Kita tak nak, kita buka Al-Quran dan Sunnah, faham cara yang syaitan beritahu pada kita. Kita tak nak buat agama, beribadah pada Allah dengan cara yang diajarkan oleh syaitan. Orang kata, syaitan yang buat tu semua orang baik. Orang baik. Tapi orang baik, bila seorang tu tak bawakan dalil Quran Sunnah buat, artinya syaitan yang bagi nasihat dalam hati dia. Dia nak buat baik, tapi caranya diilhamkan, diajarkan oleh syaitan. Apa erti yang diilham oleh syaitan? Syaitan ajar kita supaya tidak bergantung dan berpandukan kepada panduan yang Allah berikan kepada kita. Dan semua orang akan, sebab itulah kita tengok kepada sesuatu benda betul tak betul, bukan tengok kepada apa yang terjadi. Kita tengok kepada hukum syarak, dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dirujuk pada pengalaman. Ada orang bila kita tegur, zikir ni Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Itu Ustaz, saya dah aman Ustaz. Saya rasa khusyuk sangat. Cuba dulu Ustaz. Tak cuba dulu. Cakap saya tak nak cuba. Selagi benda ni tak tahu Allah ajar atau Nabi tak, Allah ajarkan atau Nabi ajarkan, tak jelas, saya tak nak cuba. Takut bila saya cuba, perasaan yang timbul itu saya pun rasa terikut sekali. Sedangkan sejak pada awal, panduan Allah bagi, Allah beri. Mak Dadah kata, sedap ni bang. Bang, sedap bang. Cuba dulu bang. Hisap sekali dulu, hisap sekali. Cuba sekali. Itu baru dadah. Sekali sedut. Bila kita tak ikut, tak jaga undang-undang yang ditetapkan, kita sedut saja sekali, dadah ke, arak ke, maksiat ke, malah bid'ah ke, kita akan rasa seronok dalam tu. Tak ada orang yang isap rokok, dia rasa rokok ni sangat bahaya. Tak. Dah biasa dah. Tak ada orang yang duduk dan melihat perkara yang haram, tengok cerita-cerita lucah sebagainya, dia rasa, oh ni berat. Dia akan makin lama. Benda yang sebesar-besar perkara, bila kita masuk dan buat, kita jadi biasa. Sebab tu,
Okey, buka kejap. Kita buka kejap muka surat. Alang-alang soalan ada. Tengok muka surat 504. Ibnu Qayyim berkata, walaupun kejahatan syaitan sangat banyak jenisnya, namun pada garis besarnya dapatlah diringkaskan kepada 6 jenis godaan syaitan yang paling utama. Pertama, syirik, kufur dan syirik. Syaitan memang first sekali, paling tinggi. Ni susunan ni berdasarkan kepada, kalau tuan-tuan buka dalam syarah yang panjang, disebutkan secara detail kenapa pilihan ini disebutkan. Pada tafsir Al-Qayyim, beliau menerangkan bahawa ayat Quran menerangkan bahawa tujuan syaitan yang utama jadikan orang kufur pada Allah dan syirik pada Allah. Kufur atau syirik, dosa, keluarkan orang dari agama Islam. Selagi dia mampu, dia jadikan orang itu murtad. Tapi kalau tak mampu, orang masih lagi nak kembali kepada Tuhan, masih nak beribadah, dia pergi pada jarum kedua. Apa dia? Kejahatan bid'ah. Orang buat dengan ajaran Islam, okey, dia tak mampu keluarkan orang Islam. Okey, beramal dengan Islam. Tapi beramal dengan amalan-amalan yang tak diajarkan dalam Islam. Walaupun orang tu rasa dia berada dalam kebaikan. Ini skamer. Skamer utama agama syaitan. Yang ketiga, dia tak mampu gitu, barulah dia pergi kepada kejahatan al-kabair, dosa-dosa besar. Zina, mencuri, judi, arak. Ini yang ketiga, level ketiga. Sebab apa? Sebab orang yang berzina, dia tahu itu dosa besar. Tapi orang yang berada dalam perkara-perkara bid'ah, dia tak tahu itu adalah dosa. Dia rasa itu adalah ibadah. Dan semua orang yang melakukan bid'ah, dia merasakan bahawa ibadahnya itu, bid'ah itu adalah mereka satu ibadah. Inilah bab scam. Syaitan, musuh yang nyata. Kita tak kenal dia sebab dia tipu kita dengan pelbagai cara. Sebab tu panduan Al-Quran dan Sunnah itu perlu kita jadikan sebagai panduan. Ada orang kata, ramai Ustaz orang buat. Ramai bukan tak ada betul. Kalau kita taat ikut pada ramai orang, Allah kata kepada Nabi SAW, kalau kamu ikut pada kebanyakan manusia, dia akan bawa kamu sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ramai atau tidak, tidak menjadi ukuran. Yang jadi ukurannya ikut Al-Quran ataupun tidak. Ada setengah keadaan ramai orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada zaman-zaman tertentu, waktu tertentu orang nak ada kesedaran agama, Alhamdulillah ramailah orang pergi Al-Quran, pergi kelas, pergi mengaji. Ada setengah ketika orang tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bererti orang yang tinggalkan itu ramai. Dia yang betul, tak. Yang betul adalah panduan yang Allah berikan. Barulah dia tak, bila dia tak lepas pada dosa besar, dia tak mampu, baru dia pergi target dosa-dosa kecil, as-saghair. Tak mampu juga, ajak orang buat dosa kecil, dia pergi kepada jarum yang kelima, suruh buat benda yang harus. Tak dosa, tapi waktu yang boleh baca Quran, duduk bernasyid. Nasyid harus, bukan dosa. Tapi banyak sangat buat benda harus sehingga melupakan, gemar sangat buat hobi-hobi kita sehingga lupa Quran, lupa sunnah, lupa kelas, lupa ini itu. Dah banyak sangat lupa lara, last kali mula buat dosa kecil, baru naik semula. Buat dosa besar, wal'azubillah, buat perkara bid'ah, dan wal'azubillah kufur, wal'azubillah. Dan yang ke-6 jarum dia adalah buat amalan mafdul. Ini yang selalu orang tak perasan. Buat amalan mafdul. Mafdul lawannya afdal. Amalan, ada yang afdal. Tapi kita buat, tak kisahlah buat sambil lewa. Buat juga amal ibadat. Tapi syaitan dia ajar apa? Kalau dua ibadat, yang ni yang afdal, yang ni terbaik. Kita pilih yang ambil yang simple-simple. Dari sinilah buat yang simple-simple, ibadah juga. Tapi jarum pertama. Lama-lama kita tinggalkan, kita buat benda harus. Lama-lama manusia ni akan pergi kepada dosa kecil. Lama-lama manusia buat dosa besar. Lama-lama dianggap bukan agama Allah sebagai agama Allah. Lama-lama last sekali dia pun tak tahu agama kat mana, dia tinggalkan agama Allah. Ni 6 jarum syaitan yang disusun secara tertib, dan tiap-tiap apa disebutkan ini ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Inilah pintu syaitan. Betul? Kenapa soalannya? Allah uji kita. Kita hidup kat dunia ni ujian. Ramai orang hanya melihat dosa maksiat saja sebagai ujian.
Dalam bab ilmu dia tak kisah, menyebabkan banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh dia sendiri. Waktu dia lara, dia buat maksiat. Waktu dia nak taubat pada Allah, dia buat perkara bid'ah wal-'iyazubillah. Ketika waktu dia kerja, macam-macam dimakannya, macam-macam rezekinya tidak dipedulikan. Waktu nak kembali kepada Allah, dia pergi kepada kepada amalan-amalan tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat mana nilai dia di sisi Allah Subhanahu taala? Sebab tu masa yang diberikan untuk menuntut ilmu ini adalah masa yang terbaik, sebab daripada ilmu lah akan melahirkan amal yang betul. Untuk Allah Nabi untuk faham betul-betul kalimah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bila Allah nak kebaikan pada seseorang, Allah bagi dia ilmu agama, faham agama betul-betul. Ramai orang zaman sekarang bila ditegur, dia bukan nak berbincang, tengok yang Al-Quran Sunnah. Bila ditegur tentang kesalahan, dia bawa apa? Dia main bawa sijil. Ustaz, kelulusan apa Ustaz? Ustaz tu pun ada kelulusan. Ya, kalau main kelulusan, saya tak layak nak ajar depan saya sekarang ni. Profesor, doktor berapa ramai? Doktor-doktor semua sekali. Kita ni apa? Kita orang biasa. Betul tak betul, bukan kepada sijil, bukan kepada pangkat, bukan kepada kedudukan yang terhormat yang diberikan oleh masyarakat. Biar kita dihina masyarakat tapi dipandang oleh sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kalamullah, bawa kalam Rasulullah. Biar kita dicerca, dihina. Jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan utama kita. Wallahu a'lam. Jadi jawapan ringkas, soalan nak uji. Silakan Prof Tariq. Prof Tariq ada soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ada satu soalan ni Ustaz ya. Berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Kita digalakkan, malah diwajibkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari walaupun sepotong ayat. Yang mana yang manakah lebih afdal Ustaz? Adakah lebih afdal untuk membaca sebanyak mungkin surah-surah di dalam Al-Quran ataupun memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, terjemahan dia? Yang mana satu yang lebih utama Ustaz? Jazakallah khairan. Soalan yang sangat baik. Sangat baik. Dalam Al-Quran ada dua tuntutan untuk membaca, satu tuntutan untuk memahami Al-Quran juga satu tuntutan. Jadi macam mana cara kita susun? Ulama ketika bincangkan perkara ini, yang mana lebih utama? Banyak baca Quran ke ataupun memahami Al-Quran? Dua-dua amal ibadah. Cuma mereka bincang yang lebih afdal mana satu? Jawapannya tengok pada tempat dan keadaan. Tengok pada tempat dan keadaan. Keadaan umum, kalau mampu gabungkan dua-dua, alhamdulillah. Tapi masa kita terhad. Keadaan umum, iaitu pada hari-hari biasa, waktu-waktu tertentu, kita digalakkan untuk baca ayat dan faham makna walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Baik Ustaz, baca, tapi faham dan amal. Apa yang menakutkan kita Ustaz, apabila kita membaca tafsir di dalam ada dalam ayat Al-Quran tu, yang menakutkan kita ialah bila kita salah tafsir. Kita menafsirkan dengan keadaan kita yang kita faham. Yang kita rasa syok, tafsiran tu kita menafsirkan sendiri, yang itu yang menyebabkan kita terpesong, dan menjadi guru kita adalah syaitan yang akan mengajar kita membuat benda yang tak betul. Itu yang saya takut tu Ustaz. Okey, jawapan pertama saya settlekan dulu, saya bagi soalan kedua. Pertama, ketika kita tengok tempat, waktu bila lebih afdal baca ataupun faham, first sekali adalah bila waktu biasa, keadaan biasa, kita ikut sahabat. Sahabat tak akan lepasi 10 ayat kecuali mereka faham dan mereka cuba amalkan walaupun sedikit. Faham, amal, makna faham dan praktis apa yang pelajari. Tapi ketika bulan Ramadan, ada pada hari Jumaat, contoh hari Jumaat, kita kena baca surah Kahfi, kita kena buat amal yang ni kan. Bulan Ramadan digalakkan perbanyakkan hurufnya, iaitu kita banyakkan baca Al-Quran Al-Karim lebih banyak daripada waktu kita faham dan kaji. Masih lagi dua-dua berterusan, tapi baca tu diperlukan. Itu jawapan untuk soalan pertama. Yang mana lebih banyak? Dua-dua utama, keadaan biasa, macam mana sahabat-sahabat buat, dan sahabat akan bulan Ramadan mereka akan perbanyakkan bacaan melebihi daripada
dan melebihi daripada kelas-kelas agama atau melebihi daripada mempelajari. Kerana waktu itu waktu beramal dan berlomba dalam amalan. Okey. Ini satu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, kita baca Al-Quran, kita takut kita baca Al-Quran, Quran itu menyesatkan. Ini syubhah. Apa itu syubhah? Sangkaan begini yang sering diletakkan dan diberitahu kepada orang masyarakat bahawa baca Al-Quran bila baca sendiri jadi sesat. Tidak mungkin. Al-Quran Karim kitab hidayah. Dia bukan sesat, dia adalah langkah pertama. Kalau kita baca satu ayat dan faham makna dengan makna yang umum, kemudian kita memandai-mandai tafsirnya jadi seorang mufassir, seorang yang hebat, ya, itu satu kesesatan. Salah cara, salah manhaj. Tapi membaca dan cuba memahami dan mentadabbur Al-Quran Karim dengan kemampuan yang ada pada kita, di samping kita terus-menerus kita baca dan faham, begitu saja sambil terus untuk ilmu, ini tidak menyesatkan. Itu langkah pertama dalam memahami Al-Quran Karim. Zahir Al-Quran, apa yang Quran sebutkan, zahir Al-Quran artinya apa? Ayat Quran dan terjemahannya, dia tidak menyesatkan. Malah itulah jalan pertama untuk capai hidayah. Semua sejarah, kita tengok sejarah daripada zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, secara praktikalnya telah orang-orang masuk Islam berjuta-juta hanya dengarkan Al-Quranul Karim dan baca terjemahan secara umum bagi yang tak faham Al-Quranul Karim. Tak ada lagi formula. Jadi formula yang diletakkan bahawa baca Quran faham sendiri itu Allah digunakan ulama untuk menempelak orang yang tak kaji dan belajar tapi memandai-mandai. Jadi masalah bukan pada baca Al-Quran, bukan pada baca tafsir, bukan masuk kelas, tapi pada masalah memandai-mandai menafsirkan Al-Quran melebihi daripada kemampuan yang ada pada dirinya. Sebab tu tafsir ada banyak jenis. Tafsir yang kita baca terjemah, itu satu. Kemudian tafsir yang mukhtasar, seperti tafsir, kita buka tafsir Jalalain, mukhtasar. Tafsir Sa'di, mukhtasar. Ada tafsir yang sederhana, tafsir yang tidak terlalu panjang, tafsir-tafsir sederhana, dan ada tafsir yang panjang, yang mutawal, disyarahkan secara detail satu persatu. Kita kena tahu level kat mana. Kalau kita baru pada peringkat baca terjemah. Lepas terjemah kita buka pada tafsir yang ada dari sedikit-sedikit, cara tu yang perlu kita belajar. Tapi kalau atas kita kata bahawa baca Al-Quran dan memahami maknanya itu jadi punca kepada kesesatan, tidak akan. Malah kerana itu tuntutan syarak, itulah yang perlu kita buat, itulah langkah pertama. Tapi boleh jadi orang tu jadi sesat sebab dia baca dengan hanya terjemahan, begitu dia pula jadi tuan syekh, dia pula yang terjemahkan dan dia buat andaian sendiri. Itu betul. Tapi dari segi usaha kita tuntut ilmu, bacalah. Baca ayat Quran, baca makna dia. Bermula dengan terjemahan sahaja, kemudian pergi pada tafsir-tafsir yang ringkas seperti tafsir Muyassar dan sebagainya, tafsir ringkas, tafsir Muyassar, pergi kepada tafsir Sa'di, atau pergi pada tafsir Jalalain, tafsir-tafsir yang ringkas. Lepas dahulu itu tafsir ringkas, pergi kepada tafsir yang panjang. Sama ada satu Quran kita habiskan dengan cara begitu, habis pada awal dengan akhir terjemahannya, atau kita pilih juzuk-juzuk tertentu, surah-surah tertentu, mula dengan tafsir yang pendek, tengok, biasakan, dah faham, kita pergi lagi tinggi-tinggi, dan akhir sekali, kita nak belajar sendiri. Kalau kita nak ajarkan, kita perlu memiliki ilmu-ilmu alat. Kita perlu belajar sebahagian daripada perbincangan dalam bab nahwu, bab saraf, bab balaghah, bab usul tafsir, dalam bincang tentang bab qawaid atau dawabit dalam tafsir, mengenali manhaj tafsir wal mufassirun, tengok macam mana cara mereka tulis, tengok kepada kajian ulama dan tahu terangkan tentang ni, belajar ulum Al-Quranul Karim, mula buka ulum Quran, buka kitab Itqan, buka kitab Manahilul Irfan, tengok macam mana uslub, tengok kepada, kemudian pergi kepada kalimah-kalimah mu'jam Al-Quranul Karim satu persatu, kemudian tengok kepada detail, ada kaedah-kaedah tafsir satu bidang tersendiri. Itu untuk ahli ilmu, untuk mengajarkan. Betul, ketika saya mengajarkan, apa saya ajarkan adalah satu benda yang apa yang disampaikan melalui proses-proses, sebahagian pada proses-proses ilmiah. Masalah yang berlaku ialah orang yang dia baru baca terjemahan, dari segi usahanya
namun dari segi kerjanya dia dah mensyarahkan, terjemahkan macam dia seorang yang dah memiliki semua ilmu alat. Ini masalah. Itu bukan masalah pada bacaan Al-Quran, tapi masalah kepada memandai-mandai atau melebih-lebih. Iaitu melakukan sesuatu lebih daripada kemampuan. Wallahu alam. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan yang diberikan. Hayakumullah Prof. Barakallahu fikum. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Haji Rahimah, silakan. Semua nak tanya je. Saya tahu kata kalau anak menghafal Al-Quran dapat pada ayah ibunya cahaya dan kira macam mahkota di syurga. Kemudian ada baru ni saya dengar Ustaz kata kalau anak yang tak mampu sampai menghafal tu rasa sedih lah kalau tak dapat nak memberikan apa-apa pada ayahnya. Adakah benar kata Ustaz yang saya baru dengar ni kata mengaji Al-Quran selalu pun boleh memberikan mak ayah cahaya di sana nanti? Yang mana boleh nanti urang balik, saya nak cuba nak fahamkan soalan. Macam ni, saya dengar pada awalnya anak kena menghafal Al-Quran baru dapat memberikan cahaya di syurga oleh mak ayah. Okay. Dan ada juga Ustaz mengata kita mengaji Quran pun boleh memberikan cahaya kepada ibu ayah. Adakah dua-duanya sama Ustaz? Sama. Dari segi kebaikan, semua kebaikan ibu-ibu dan ayah-ayah atau orang-orang yang menyebabkan kebaikan itu berlaku. Ibu bapa adalah ibu yang melahirkan dan mendidik. Dia adalah asas kewujudan anak tersebut. Dan segala kebaikan yang anak itu lakukan disebabkan oleh didikan dan usaha ibunya akan sampai kepada mak ayah. Akan memberikan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Jadi dan anak-anak ni dah akan yang menyambung segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya. Kita dah meninggal, terputus segala amalan kita, tapi yang tinggal adalah kesan tinggalan kita. Kita tinggalkan harta, jadikan sebagai harta jariah. Kita tinggalkan ilmu untuk diamalkan. Kita tinggalkan anak-anak untuk mendoakan kita atau untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Okey, itu secara umum. Namun untuk Al-Quranul Karim, berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ada riwayat-riwayat khusus yang menceritakan tentang kelebihan Al-Quranul Karim, iaitu anak-anak yang memakaikan mahkota kepada ibunya di hari kiamat. Jadi ada kelebihan khusus yang disebutkan. Jadi kalau apa yang Ustaz tu kata betul, maksudnya segala kebaikan, walaupun kita baca Quran, ajar di Quran, ajarlah buat kebaikan apa sekalipun, kebaikan akan sampai. Namun ada special untuk yang menghantarkan anak dan mengajarkan anak Al-Quranul Karim. Anak-anak digalakkan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Di situ kelebihannya lebih khusus. Lebih khusus. Sebab tu bila kita ada anak soleh, dia pun baca Quran. Quran kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dia kata Quran suruh buat baik, tundukkan berlaku tunduk dan rahmatlah dan hormatlah kepada mak ayah, dan doakanlah untuk mereka berdua dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Anak kita tahu begitu dengan ilmu, kelebihan itu confirm dapatkan kita. Dan segala kebaikan anak yang berpunca daripada ibu hantarkan ke sekolah, anak kita sekolahkan anak kita. Tujuannya apa? Pertama untuk kebaikan anak, kedua untuk kebaikan kita. Oleh kerana kita hantar dia ke sekolah kan dari universiti, dan dari situlah dia melakukan kebaikan. Segala kebaikan yang dilakukan anak sampai kepada mak ayah, dan akan menjadi cahaya dan kebaikan kepada mak ayah. Namun untuk Al-Quran Karim ada pahala khas dan khusus, pahala yang special yang Allah sediakan untuk ibu bapa yang menggalakkan anak-anak menghafal ataupun menjadi punca kepada anak tu menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair. Hayakumullah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita dah ke 10 minit, 10-9 minit. Sampai sini saja. Kita tutupkan perjalanan Prof. Sila. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.